Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dikasihi sekalian, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah, Allahu haq, ya hayyu ya qayyum ya qahar ya wahhab ya fattah ya wahid ya ahad ya samad. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amantu billahi wa bima qala Allah, amantu bir rasuli wa bima qala rasul. Ya Allah, ya nur, ya haq, ya mubin, uksuna min nurik wa 'allimna min ilmik wa'arifna ma'rifatak birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, semalam kita telah bicara berkenaan dengan ilmu fardu ain. Bulan Ramadan adalah bulan yang sinonim dengan keilmuan dan bulan yang diturunkan 5 ayat pertama daripada Al-Quran. Dan kita telah bicara bahawa daripada 5 ayat ini Allah Ta'ala mengamanahkan kepada kita, mempertanggungjawabkan kepada kita untuk kita menuntut ilmu. Dan ilmu itu terbahagi kepada 2 kategori, iaitu yang pertama ilmu fardu ain yang telah kita bincangkan sebelum ini, dan yang kedua ilmu fardu kifayah yang kita akan bincangkan pada hari ini. Ilmu fardu ain, sedikit kita ulang kaji, merujuk kepada ilmu yang berkaitan dengan keperluan kefahaman kita untuk benar perlakuan dan amalan kita sebagai seorang hamba Allah. Ia meliputi bagaimana cara kita berfikir sehingga membina keyakinan, itu ilmu akidah. Ia meliputi bagaimana mengurus jaya hati dan perasaan sehingga benar dalam pengharapan kepada Ar-Rahman, itu ilmu tasawuf. Dan ia juga meliputi bagaimana perwatakan, pengamalan, perbuatan seharian yang kita gerakkan tulang 4 kerat ini untuk kita benar terhubung dengan Allah melalui segala bentuk pengibadatan, bermula dengan tunjangnya solat sampailah ke muncaknya haji, yang mana itu semua dibicarakan dalam rukun Islam yang 5 itu. Jadi itu adalah ilmu fardu ain. Apa pula ilmu fardu kifayah? Ilmu fardu kifayah adalah perkara yang bersifat rentetan ataupun lanjutan daripada ilmu fardu ain yang 3 ini. Yang mana ilmu ini adalah terkhusus untuk mereka yang dalam bidang pengajian tersebut. Contoh dalam aspek ilmu akidah, selepas daripada kefahaman pada qadar fardu ain, maka mereka yang mendalami lagi ilmu akidah ini, maka itulah termasuk dalam kategori fardu kifayah dalam ilmu akidah. Yakni bicara-bicara lanjutan dalam ilmu akidah, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf, bicara lanjutan daripada qadar fardu ain yang diwajibkan ke atas setiap mukallaf. Yang mana kalau kita ingin mengetahui lanjut tentang bagaimana perbicaraan ilmu akidah pada tahap fardu kifayah, itu misalnya di Jabatan Usuluddin dan Falsafah. Contohnya kalau nisbah kepada IPT negara kita. Kalau kita mau mengkaji lanjut bagaimana untuk istinbat hukum, kaedah, usul dan furu' dan qawaid, dalam bicara berkenaan dengan istinbat mengeluarkan hukum hakam dalam fiqh, maka itu kita cari di kalangan para pendidik, para sarjana di Jabatan Syariah misalnya. Dan kalau kita ingin lanjutan daripada kadar fardu ain, iaitu pada kadar fardu kifayah dalam ilmu tasawuf, maka itu kita rujuk kepada para mursyid, para murabbi yang telah mendalami dan mengkaji berkenaan dengan letak duduk ilmu tasawuf dalam ruang lingkup keilmuan Islam secara menyeluruh. Itu adalah fardu kifayah yang bersifat rentetan ataupun lanjutan daripada fardu ain yang merujuk kepada ilmu yang 3 itu, iaitu ilmu akidah, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Para pendengar yang dikasihi sekalian, kalau agak kepeningan dengan apa yang kita bicarakan ini, itu lumrah. Yang penting kita tahu terlebih dahulu apa yang kita tidak tahu. Mudah-mudahan bulan Ramadan pada tahun ini menjadi pencetus untuk kita mula secara serius
teratur dan sistematik mendalami ilmu-ilmu ini. Bermula dengan ilmu fardu ain pada qadar fardu ain dan disusuli dengan pada qadar fardu kifayah setakat kemampuan kita, setakat dalam liputan dan setakat dalam pertanggungjawaban kita. Kalau kita sebagai bidang pengajian Islam, maka pastilah pertanggungjawaban kita itu lebih daripada mereka yang dalam bidang selain daripada bidang pengajian Islam. Kita teruskan lagi. Adapun bahagian yang kedua, kategori yang kedua daripada ilmu fardu kifayah ini adalah apa sahaja ilmu yang berkaitan dengan kebahagiaan, kesejahteraan, kelestarian kehidupan manusia secara menyeluruh, sekira-kira dengan ilmu tersebut akan memudahkan mereka untuk menjalankan peranan mereka masing-masing, terutamanya peranan sebagai seorang khalifah Allah, khalifatullah fil ard, seorang khalifah Allah di muka bumi ini. Ia termasuklah segala bidang pengajian ilmu yang berada selain daripada pengajian Islam. Contohnya dalam bidang kaunseling, dalam bidang psikologi, dalam bidang perubatan, dalam bidang matematik, dalam bidang astronomi, dalam bidang perundangan, dalam bidang perakaunan. Semua ilmu-ilmu ini dan banyak lagi ilmu yang tidak mampu untuk kita sebutkan satu persatu adalah amat diperlukan untuk memudahkan, untuk mengurus jaya kehidupan manusia di muka bumi ini yang sementara. Maka semua ilmu ini sekurang-kurangnya mesti diketahui oleh umat Islam secara fardu kifayah, bermaksud dalam satu daerah ataupun dalam satu negeri ataupun pada skala yang lebih besar pada dalam satu negara. Sekurang-kurangnya ada sekumpulan, walaupun sekumpulan bilangan kecil umat Islam yang mengetahui daripada setiap keilmuan ini, keilmuan yang di luar daripada bidang pengajian Islam. Maka mesti ada sekurang-kurangnya sekelompok kecil orang Islam yang mengetahui ilmu-ilmu ini, kerana itu adalah termasuk dalam fardu kifayah. Bermaksud kalau ada wakil yang mengetahui ilmu-ilmu ini sehingga umat Islam yang lain mendapat kemudahan daripada asbab mereka, maka diperkirakan tanggungjawab keilmuan tersebut telah gugur daripada semua umat Islam yang selain daripada mereka. Itu maksud fardu kifayah, iaitu satu kefarduan yang akan tergugur apabila sudah ada wakil daripada kalangan umat Islam yang menjalankannya. Itu fardu kifayah. Adapun fardu ain tidak akan gugur tanggungjawab tersebut, melainkan semua mukallaf, setiap individu manusia perlu untuk mendalami ilmu fardu ain. Dan ilmu fardu ain ini meliputi ilmu keakhiratan, kalau boleh saya istilahkan begitu. Adapun ilmu fardu kifayah ada yang bersifat keakhiratan, iaitu extended ataupun lanjutan daripada ilmu fardu ain bagi mereka yang berkebolehan dan berkemampuan. Dan juga kategori yang kedua, ilmu fardu kifayah yang bukan dalam kategori ilmu pengajian Islam, yang melibatkan ilmu duniawi untuk memudahkan urusan dan untuk memberikan kebaikan dalam hal ehwal kehidupan manusia secara menyeluruh. Itulah fardu kifayah. Jadi kalau fardu kifayah, maknanya kewajipan itu tergugur bila mana ada wakil yang telah menjalankan kewajipan keilmuan tersebut. Jadi di antara ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah, maka kalau kita ingin perincikan lagi perbicaraannya, manakah yang lebih mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka walaupun sebenarnya persoalan ini tidak valid sebenarnya, tetapi kalau nak dilanjutkan boleh untuk kita lanjutkan. Jawapannya adalah fardu ain wajib di atas setiap orang. Adapun fardu kifayah bagi mereka yang mendalami ilmu tersebut, maka pastilah ganjarannya itu besar. Kerana apa dia? Kerana dengan adanya dirinya sebagai yang telah mendalami ilmu tersebut, maka terlepas kewajipan bagi yang lain, maka besarlah ganjarannya bagi mana-mana individu yang telah melaksanakan kewajipan menuntut ilmu pada kategori ilmu fardu kifayah ini. Dan ilmu fardu kifayah itu kadang-kadang menjanjikan habuan dunia yang tinggi, yang lumayan, dan kadang-kadang tidak menjanjikan habuan duniawi yang lumayan, berkaitan dengan bagaimana persepsi dan penerimaan masyarakat semasa terhadap ilmu tersebut. Itu pada indikator duniawi. Tetapi
lebih wajar dalam bulan Ramadan ini kita melihat indikator ilahi. Bagaimana Allah memandang? Allah memandang bahawa walaupun ganjaran duniawi daripada ilmu fardu kifayah itu tidak sebanyak mana, tetapi asal saja kita telah menjalankan tanggungjawab menuntut ilmu yang bersifat fardu kifayah tersebut, tetap kemuliaan kita sama dengan semua bidang keilmuan yang lain. Itulah betapa adilnya Allah, betapa pemurahnya Allah dalam mengganjari semua hamba-hambanya. Maka pada hari ini kita telah memahami bulan Ramadan adalah bulan keilmuan, dan dalam keilmuan itu kita perlu menyempurnakan ilmu fardu ain kita bersama. Pada masa yang sama kita pilih, kita fikirkan dan kita buat pilihan ilmu fardu kifayah mana yang ingin kita memberi sumbangan kepada umat ini, supaya akhirnya kita merasai kekeluargaan dalam kita bersyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita merasai kebersamaan dalam kita menumpahkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perbicaraan kita berkenaan dengan aspek keilmuan dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.